Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maksudnya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam daripada Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin yang kami berkati di kelilingnya, untuk kami memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jualah yang amat mendengar lagi amat melihat. Yang dihormati pengurusi, Tuan Imam dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurniaan-Nya pada malam ini kita dapat bersama-sama menunaikan solat maghrib berjamaah, dan kita juga berpeluang untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu yang merupakan majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang ini berada di dalam bulan Rajab, bulan berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj ini merupakan suatu mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi kita terlalu banyak sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebut di dalam muqaddimah syarah Sahih Muslim, anna mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam tazidu ala 1200, bahawa mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada 1200 jenis mukjizat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah menyatakan, ma a'tallahu nabiyyan syai'a illa wa a'tallahu Muhammadan ma huwa aktsaru minhu. Apabila Allah kurniakan sesuatu mukjizat kepada para nabi yang lain, maka Allah kurniakan mukjizat yang lebih banyak dan lebih hebat daripada nabi lain.
kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila Imam Syafi'i ditanya, bagaimana kalau kita nak ukur mukjizat Nabi kita dengan mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Di antara mukjizat Nabi Musa boleh belah laut. Ketika Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya dikejar oleh Firaun dan bala tenteranya, di saat ketika Nabi Musa dan pengikutnya terkepung di hadapan mereka lautan, di belakang mereka Firaun dan bala tenteranya sedang mengejar. Di saat itu pengikut Nabi Musa menyatakan, kita sudah tidak ada peluang untuk menyelamatkan diri. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Bila pengikut Nabi Musa menyatakan tak ada jalan dah kita ni, lalu Nabi Musa menyatakan tidak, sesungguhnya Tuhanku ada bersama-sama denganku dan dia akan tunjuk jalan untuk menyelamatkan diri kita. Fa awhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr fanfalaq. Lalu Allah menyatakan, kami wahyukan kepada Nabi Musa supaya dia ambil tongkat dia pukul air laut. Bila Nabi Musa melakukan demikian, tiba-tiba terbelah lautan jadi dua belah lorong. Lalu Nabi Musa dan pengikutnya menyeberangi lautan tersebut. Bila Firaun sampai di tepi pantai, Firaun tengok ada lorong, ada jalan macam lebuh raya tengah lautan. Lalu Firaun dan bala tenteranya mengejar Nabi Musa. Apabila Nabi Musa melepasi lautan tersebut, di saat itu Firaun dan bala tenteranya berada di tengah-tengah lautan. Allah mencairkan air laut. Allah binasakan Firaun dan bala tenteranya. Orang tanya Imam Syafi'i bagaimana nak ukur dengan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i menjawab, mukjizat Nabi Muhammad hebat lagi. Kalau Nabi Musa boleh belah laut, Allah kurniakan mukjizat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad boleh belah bulan. Laut di bawah, bulan di atas. Boleh belah bulan yang berada di atas, itu lebih hebat daripada boleh belah lautan yang berada di bawah. Nabi Musa dikurniakan mukjizat, dia boleh mengeluarkan air daripada batu. Bila Nabi Musa pukul batu, fanfajarat minhu 12 aina, lalu terpancarlah daripada batu tersebut 12 mata air. Ini hebat. Bagaimana nak ukur dengan mukjizat Nabi Muhammad? Jawab Imam Syafi'i, mukjizat Nabi Muhammad hebat lagi. Kalau Nabi Musa dikurniakan mukjizat boleh mengeluarkan air daripada batu, Allah kurniakan mukjizat kepada Nabi Muhammad, dia boleh mengeluarkan air daripada celah-celah jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hebat lagi. Keluar air daripada celah jari, ini hebat lagi. Kalau Nabi Isa alaihi salatu wassalam boleh menghidupkan orang mati, Allah kurniakan mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah boleh menghidupkan kayu yang mati. Kayu waktu hidup tidak boleh mengeluarkan suara, tiba-tiba waktu mati boleh mengeluarkan suara.
boleh didengar oleh para sahabatnya. Berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika permulaan Islam. Sahabat-sahabat membina masjid. Tiang masjid dibuat daripada batang tamar. Dipotong batang tamar buat masjid. Pelepah tamar dijadikan atap. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, Rasulullah berkhutbah di tepi tiang masjid yang dibuat daripada batang tamar. Rasulullah selalu berkhutbah di tepi tiang. Apabila umat Islam makin hari makin ramai, lalu sahabat mencadangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dibuat mimbar. Ya Rasulullah, ala naj'alu laka mimbaran. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau kalau kami mengadakan mimbar untukmu ya Rasulullah? Kami buat mimbar. Dulu tak ada mimbar. Bila ada mimbar, orang boleh tengok Rasulullah berucap, berkhutbah. Suaranya lebih terang, lebih jelas. Lalu Rasulullah bersabda, qala in syi'tum, kalau kamu rasa nak buat, buatlah, tidak ada apa-apa halangan. Bila sahabat buat mimbar, setelah mimbar tersebut siap, lalu Rasulullah berkhutbah di atas mimbar. Di saat ketika Rasulullah sedang berkhutbah, fasahatin nakhlah siyahas sabi, tiba-tiba tiang masjid, batang tamar yang dijadikan tiang masjid, yang selalu Rasulullah berkhutbah di tepinya, di sisinya, tiba-tiba batang tamar itu menangis. Sebagaimana suara kanak-kanak menangis, boleh didengar oleh sekalian sahabat-sahabat yang berada di dalam masjid tersebut. Apabila tangisannya agak kuat, Rasulullah turun daripada mimbar. Rasulullah peluk dia. Rasulullah peluk batang tamar tersebut. Lalu batang tamar itu menahan tangisannya teresak-esak. Rasulullah beritahu pada sahabatnya, kanat tabki bima kanat tasma'u minadh dzikri indaha. Batang tamar itu menangis kerana sayu mengingatkan dahulunya aku membaca ayat-ayat Allah di sisinya. Sekarang aku menjauhkan diri daripadanya. Lalu Rasulullah beri tawaran kepada batang tamar tersebut, kalau kamu nak hidup semula, hidup segar, berbuah, aku boleh doa kepada Allah. Tetapi batang tamar itu tak mau. Dia minta dengan Rasulullah, dia nak berada di tepi Rasulullah, sentiasa bersama dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah perintah supaya ditukar batang tamar tersebut dan ditanam di tepi mimbar tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Hadirin dan hadirat sekalian, mukjizat Nabi kita banyak. Imam Nawawi sebut lebih daripada 1,200 jenis mukjizat. Mukjizat yang paling besar ialah mukjizatul Quran yang kekal, dijaga oleh Allah. Tidak ada siapa boleh merubahnya sampai hari kiamat. Firman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami jaga Al-Quran. Isra' dan Mi'raj ini merupakan mukjizat. Kalau orang tanya apa dia mukjizat? Mukjizat ni apa? Al-mu'jizatu amrun khariqun lil 'adah yuzhiruhu Allah ala yadi nabiyyin ta'yidan li nubuwwati. Mukjizat ialah perkara yang luar biasa yang berlaku kepada Nabi untuk menguatkan hujah kerasulannya. Allah datangkan perkara yang luar biasa kepadanya yang disebut mukjizat. Isra' dan Mi'raj merupakan salah satu mukjizat. Perkara yang luar biasa. Orang pergi daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Perjalanan biasa pada waktu itu memakan masa 2 bulan. Sebulan perjalanan pergi, sebulan perjalanan balik.
Tetapi Allah kurniakan mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pergi daripada Mekah ke Baitul Maqdis, sehingga naik ke langit, sehingga ke Sidratil Muntaha, sehingga lebih tinggi daripada itu. Nabi pergi tak sampai satu malam. Lailan ay fi juz'in minal lail, sebahagian kecil daripada waktu malam. Itulah mukjizat, perkara luar biasa. Sebab itu Allah memulakan ayat berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj ini dengan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah, Allah yang maha suci daripada sebaran penyerupaan, Allah yang maha suci daripada sebaran kelemahan. Allah inilah asra bi'abdi, yang memperjalankan hambanya Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad jalan dengan kederak dia, tidak. Allah yang bawa Nabi berjalan. Sebab tu kita kena ingat, jarak masa jauh dekat adalah ciptaan Allah, tinggi rendah adalah ciptaan Allah. Allah Ta'ala boleh cepat masa, kerana ini semua kuasa Allah. Sebab tu Allah Ta'ala memulakan ayat ini dengan subhana, maha suci. Allah yang maha suci inilah asra bi'abdi, yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah tidak menyebut asra bi Muhammadin, memperjalankan Muhammad? Allah Ta'ala sebut asra bi'abdi, memperjalankan hambanya. Hambanya di sini makna Nabi Muhammad. Kenapa Allah Ta'ala sebut hamba? Kerana makam hamba adalah makam yang tinggi di sisi Allah. Allah Ta'ala cipta manusia ni supaya jadi hamba dia. Kita kalau nak kedudukan kita tinggi, kita kena jadi hamba Allah. Yang silap kita, yang kedudukan kita jadi rendah, kerana kita jadi hamba makhluk. Kita jadi hamba sesama manusia. Itu yang rendah kedudukan kita. Kalau kita nak kedudukan kita tinggi di sisi Allah, kita kena jadi hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia malaikat supaya mereka memperhambakan diri kepadaku. Jadi abdi kepada Allah. Kita ni hamba Allah, bukan rakyat Allah. Lain. Hamba setuju tak setuju dengan tuan, dia kena ikut, tu hamba. Rakyat tak setuju dengan kerajaan boleh tukar, tak ada masalah, itu rakyat. Tapi hamba tak boleh. Dia setuju tak setuju, kena tunduk dan patuh kepada titah perintah Allah. Kerana kita ni Allah Ta'ala cipta, langit bumi ni Allah Ta'ala cipta, semua yang ada makhluk ni adalah ciptaan Allah. Dan kita tak boleh lari, kita akan mati, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan dibangkit semula, kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila arzalil umr likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Dan Allah lah yang menciptakan, bukan kita ni jadi sendiri, tidak. Tidak, Allah Ta'ala buat kita. Thumma yatawaffakum, kemudian dialah yang mematikan kamu. Allah Ta'ala mematikan manusia. Tengok apa yang berlaku hari ini. Bila Allah Ta'ala turunkan wabak coronavirus, dah berapa ramai orang mati? Seluruh dunia terkena, habis seluruh dunia susah. Tu baru satu penyakit yang baru. Tak usah handle lah manusia, tak usah rasa hebat lah. Jangan rasa hebat. Allah Ta'ala boleh buat. Allah Ta'ala berfirman, wa balawnahum bil hasanati was sayyiat, dan kami menguji mereka dengan kesenangan dan juga dengan musibah, kesusahan. Ujian Allah uji dengan senang. Allah Ta'ala nak tengok manusia ni bersyukur atau tidak. Allah Ta'ala uji dengan musibah, nak tengok
manusia ni kembali kepada jalan Allah ataupun tidak. Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un. Kami uji mereka dengan kesenangan dan kesusahan, termasuk musibah. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah, mengenal Allah, patuh kepada Allah, taat kepada Allah. Musibah diturunkan kerana manusia derhaka kepada Allah. Allah Ta'ala suruh makan makanan yang halal dan tayyibah. Ini perintah kepada semua manusia. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, Allah Ta'ala berkata, hei manusia. Manusia ni termasuk kafir Islam. Kalau nak selamat, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah, makanlah apa yang ada di muka bumi yang halal lagi baik. Halalan tayyibah. Tu Allah Ta'ala perintah. Memang Allah Ta'ala buat benda yang ada di atas muka bumi ni untuk manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang mencipta seluruh yang ada di atas muka bumi ini untuk kamu semua, untuk kita. Allah Ta'ala buat makhluk lain ini untuk kita. Allah Ta'ala buat gajah umpamanya. Walaupun gajah tu besar lebih pada kita, tapi Allah Ta'ala bagi akal kepada manusia. Manusia boleh guna gajah. Boleh guna gajah. Buat pengangkutan kalau zaman dulu. Boleh tarik barang-barang, balok dan sebagainya. Walaupun gajah tu besar, manusia kecil, manusia boleh guna. Walaupun kera beruk ni gagal, manusia boleh guna untuk dia panjat kelapa. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah Ta'ala buat untuk kita. Tapi untuk kita pun ada cara dia. Kita boleh makan, tapi makanan itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran halalan tayyibah. Makan yang halal lagi baik. Ini makan belaka. Ular pun makan, tikus pun makan, kelawar pun makan. Inilah jadi. Inilah jadi. Ini makan belaka. Sekarang ni apa jadi? Susah habis. Islam mengajar, Nabi mengajar kepada kita, apabila ada wabak-wabak yang bahaya seperti ini, disebut dalam hadis yang sahih, Nabi telah bersabda, idza sami'tumut ta'un bi ardin fala tadkhuluha, wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha. Apabila berlaku, kamu dengar berita, kamu tahu berlaku penyakit ta'un. Ta'un ni penyakit bahaya lah. Pernah berlaku dulu. Penyakit ta'un ni ramai orang mati kerana ta'un. Berlaku di satu tempat, fala tadkhuluha, maka kamu jangan pergi ke tempat tu. Nabi sebut jangan pergi. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha, kalau berlaku wabak tersebut, kamu berada di situ, fala takhruju minha, jangan kamu keluar daripada tempat tu. Jangan kamu keluar. Jadi Islam ajar, Nabi ajar lama dah, kena kuarantin. Kuarantin ni tak boleh keluar, orang duduk situ, orang luar tak boleh masuk. Ni kuarantin ni memang dah ada dulu dah. Nabi dah bagi tahu dah. Berobat situlah supaya tak berebak. Tapi kita, bila ada cadangan supaya pelancong-pelancong daripada China, bila dah berlaku dah wabak coronavirus, jangan benarkan masuk. Tak boleh. Ini kita kena jaga ekonomi kita. Jaga. Akhir sekali masuk. Apa yang berlaku sekarang ni? Apa yang berlaku pada ekonomi kita hari ni? Lebih teruk lagi. Seorang saja bawa, habis. Sebab tu kita orang Islam ni belajar Islam lah. Kita ni Nabi dah beritahu pada kita, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Aku tinggal kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang dengan dua perkara ini, iaitu Quran dan sunnahku. Quran dah hadis,
Mu jangan tinggal Quran, jangan tinggal hadis. Orang Islam belajar Quran, faham Quran, amalkan Quran, belajar hadis, faham hadis, amalkan ajaran yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita alpa, kita buat main-main ni yang berlaku. Lebih teruk lagi. Lebih teruk lagi. Kita bimbang takut ekonomi kita, kita berdepan masalah ekonomi, maka pelancong walaupun daripada negara yang membawa penyakit virus corona, kita biarkan. Sekarang apa berlaku pada ekonomi kita? Sekarang apa berlaku? Ini. Jadi kalau kita sekat awal lagi, taklah merebak macam ni. Ini. Jadi sebab tu kita nasihatkan orang kita. Ini Kementerian Kesihatan sebut. Yang hadir, kawan-kawan kita di perhimpunan tabligh. Itu pergi cek di hospital, pergi cek. Kita jangan kita kata tak apalah, siapa masa kita mati ya. Jangan. Tak boleh macam tu. Sayyidina Umar pernah sebut, bila ada yang pandangan walaupun kawasan tu ada penyakit bahaya, penyakit taun, kita pergilah. Tak ada masalah. Tapi Sayyidina Umar kata macam mana? Tak boleh masuk. Lalu orang kata pada Sayyidina Umar, atafirru min qadarillah. Apakah wahai Umar kamu nak lari daripada ketentuan Allah? Lalu Sayyidina Umar jawab, afirru min qadarillah bi qadarillah ila qadarillah. Saya lari daripada ketentuan Allah dengan ketentuan Allah kepada ketentuan Allah. Tengok orang cerdik. Saya tak masuk tu, itu saya lari daripada ketentuan kepada ketentuan yang lain. Kena ikhtiar. Ni tak boleh kita, tak apalah, nak mati-matilah. Kita sebarkan penyakit pada orang lain. Ini tak betul. Ini tak betul, pergilah. Berubat, ikhtiar. Ini dia mudah berjangkit. Salam pun berjangkit. Boleh berjangkit. Dia setuh tempat tu, kita setuh pula, berjangkit pula. Berjangkit pula. Jadi oleh kerana itu, maka kita kena jaga, kita orang Islam ni kena jaga kesihatan. Kena jaga. Sekarang ni penyakit ni dah merebak. Dah merebak. Jadi orang-orang yang Kementerian Kesihatan minta supaya pergi cek, semua kena cek. Kita tak boleh biarkan penyakit ini merebak. Nak selesai, bila nak boleh atasi ini, kita tak tahu lagi. Tapi kita kena berdoa kepada Allah. Kita salat hajat, kita berdoa. Mana? Kita mendekatkan diri dengan Allah. Ini baru betul. Ini kadang-kadang bila mari penyakit ni, kita pula tak pergi masjid lah. Orang mari penyakit ni, kita lagi pergi masjid berdoa. Doa kepada Allah, minta kepada Allah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang mukmin. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otak kepada ibadah. Otak ni mana hak betul lah. Manusia ni kalau tak ada otak, tak ada ego lah. Jadi dalam ibadat tu otaknya kata Nabi ialah doa. Doa. Ud'uni astajib lakum. Mintalah, doalah kepada aku. Allah Ta'ala berfirman, aku akan perkenankan doamu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Bila hamba-hambaku bertanya tentangku, beritahu kepada dia, fa inni qarib, aku dekat dengan dia. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku perkenankan doa dia apabila dia berdoa kepadaku. La tas'alanna bani Adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Jangan kamu minta dengan anak Adam sesuatu hajat kamu. Kalau kamu berhajat, jangan minta dengan orang. Lepas tu nak minta dengan siapa? Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Mintalah dengan Allah yang pintu kurniaannya sentiasa terbuka, tak pernah tertutup. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah, dia marah kalau kamu tak minta dengan dia. Wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Adapun anak Adam, dia marah kalau kamu minta dengan dia. Manusia ni kalau kita minta, dia marah. Kalau sekali boleh jadi,
Dia tak marah, 2 kali dia marah. Allah Ta'ala, dia marah kalau kita tak minta dengan dia. Allah Ta'ala suka kalau kita minta dengan dia. Kita kena memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mari penyakit macam-macam ni sebab manusia pun perangai macam-macam. Macam-macam perangai manusia. Tak sedar Allah Ta'ala mari macam-macam penyakit dan penyakit tak kira. Macam tu juga manusia. Tak berubah juga. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah zahir kerusakan di daratan dan di lautan adalah disebabkan oleh kerana apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, untuk Allah rasakan kepada mereka sebahagian daripada akibat apa yang mereka lakukan. Allah Ta'ala nak suruh manusia rasa. Allah Ta'ala sebut la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada jalan Allah, supaya mereka kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian, peristiwa Isra' dan Mi'raj ini merupakan mukjizat yang dikurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tasliyah. Tasliyah, Allah nak hiburkan hati Nabi kerana Nabi berada dalam keadaan duka cita, sehingga tahun tersebut disebut Amul Huzni, tahun duka cita. Nabi duka cita. Kenapa Nabi duka cita? Nabi duka cita kerana beberapa sebab. Antaranya kerana kematian isterinya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah meninggal dunia. Siti Khadijah ni tak ada lah orang yang terbaik. Orang yang terbaik. Dan Nabi tak pernah berkahwin lain ketika hayat Siti Khadijah. Nabi berkahwin ramai selepas daripada Siti Khadijah wafat. Sehingga Nabi selalu memuji-muji Siti Khadijah. Walaupun Nabi selepas Siti Khadijah meninggal dunia, Nabi berkahwin dengan isteri-isteri yang lain, termasuklah dengan Aisyah, anak Abu Bakar. Aisyah ni anak dara, Siti Khadijah ni janda. Tapi Nabi masih teringat pada Siti Khadijah. Nabi selalu memuji-muji Siti Khadijah, sehingga menyebabkan satu hari Aisyah merasa cemburu. Padahal Siti Khadijah ni mati dah. Nabi berkahwin dengan dia pun Siti Khadijah ni mati dah. Tapi orang perempuan ni kalau puji hak mati dah pun dia cemburu lagi. Puji hak hidup lagi lah cemburu. Bila perasaan cemburu dia meningkat, lalu dia datang bertemu dengan Rasulullah. Lalu dia tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, law anna 'indaka naqah wa aradta an tar'aha wa ra'aita ardan ru'iyat wa ardan bikran lam tar'aha ahad fi ayyi ardin tar'aha ya Rasulullah." Dia tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau engkau ada seekor unta dan engkau nak bagi makan kepada unta tersebut, lalu engkau melihat ada 2 padang. Satu padang ni rumpuknya telah pun diragut oleh unta lain. Satu padang lagi rumpuk dia tidak ada mana-mana unta yang pergi ragut. Agak-agak ya Rasulullah, kamu nak ikat, nak letak, nak tambak unta kamu di mana?" Pasal dia ni anak dara. Siti Khadijah ni janda. Lalu dia kata kepada Rasulullah, "Laqad abdalakallahu khairan minha." Usahlah lagi merungut dan menyebut-nyebut tentang Siti Khadijah. Kan Allah Ta'ala telah gantikan orang yang lebih baik daripada Siti Khadijah. Maksud lebih baik tu dia rasa dia lah, sebab dia anak dara. Dia rasa dia lah sebab dia anak Sayyidina Abu Bakar. Bila dia kata Allah Ta'ala dah ganti orang yang lebih baik daripada Siti Khadijah, lalu Rasulullah bersabda, "Ma abdalani Allahu khairan minha saddaqatni idh kazzabani an-nas wa awatni bimaliha wa razaqani Allahu minhal walad
idh haramani min ghairiha. Rasulullah menyatakan tidak. Allah tidak pernah menggantikan kepadaku orang yang lebih baik daripada Siti Khadijah. Siti Khadijah lah orang yang paling baik, orang yang terbaik. Saddaqatni idh kadzdzabani an-nas, kerana dia membenarkan ajaran Islam yang aku bawa. Ketika orang lain membohonginya, orang lain menolaknya, dia telah memeluk Islam. Siti Khadijah ni orang pertama masuk Islam. Lebih dulu daripada Sina Abu Bakar, lebih dulu daripada Sina Ali. Dia orang pertama sekali masuk Islam. Wa awatni bimaliha, dan dia gunakan harta dia untuk memberi pertolongan kepada perjuangan yang aku bawa. Habis harta Siti Khadijah ni, kata Rasulullah, wa razaqani Allahu minhal walad idh haramani min ghairiha, dan Allah beri rezeki semua anak-anakku lahir melalui Siti Khadijah, di mana isteri-isteri yang lain semua tak ada anak. Tak ada anak. Termasuklah Aisyah. Walaupun Aisyah dia anak dara, tak ada anak. Tak ada anak. Isteri lain tak ada anak. Semua anak Nabi ni melalui Siti Khadijah. Cuma seorang anak melalui Maryah Al-Qibtiyah, hamba yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Nabi. Nabi dapat seorang anak nama Ibrahim, tapi anak ni mati kecil. Hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasih sekalian, kita boleh bayangkan bagaimana duka citanya Rasulullah. Kemudian pada tahun tersebut juga, pak saudara Nabi Abu Talib meninggal dunia. Abu Talib yang dia pelihara Nabi selepas daripada kematian Abdul Muttalib. Dialah yang pelihara Rasulullah, dialah yang jaga Rasulullah, dia yang mempertahankan Rasulullah. Walaupun dia tidak beriman, tetapi dia tidak benarkan sesiapa pun menyakiti batan tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia menyatakan di hadapan semua keluarganya, di saat Abu Jahal membohongi ajaran Rasulullah, tetapi Abu Talib menyatakan, anta wallahi as-sadiqul amin, ma jarrabtu alaika kadhiban qattu, fadhhab lima umirta bih, la natakhalla anka abada, ghaira anni la uridu an ufariqa dina Abdul Muttalib. Engkau wahai Muhammad, demi Allah, kamu seorang yang benar, kamu seorang yang amanah, kamu tidak pernah berbohong walaupun sekali dalam hidup kamu. Aku tahu sebab aku pelihara kamu. Nabi tak pernah bohong walaupun sekali. Oleh kerana itu teruskanlah, bawalah ajaran yang Tuhan kamu arahkan kamu, supaya kamu bawa teruskan ajaran kamu. Aku percaya ajaran yang benar, tetapi aku sendiri, kata Abu Talib, aku tidak boleh tinggal agama nenek moyang kita. Dia pertahankan Nabi Muhammad. Paling menyedihkan lagi, ketika di saat Abu Talib nak meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan Nabi duduk di tepi Abu Talib. Bila Nabi duduk tepi Abu Talib, tiba-tiba datang Abu Jahal. Abu Jahal duduk sebelah, Nabi duduk sebelah. Lalu Nabi ajar mengucap kepada pak saudara dia. Nabi menyatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah, ashhad laka biha indallah. Pak cik ucaplah la ilaha illallah, saya akan naik saksi di hadapan Allah, saya akan bela pak cik pada hari kiamat kelak. Lalu Abu Talib tengok kepada Nabi. Bila tengok ke Nabi, Abu Jahal kata, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah kamu benci kepada agama Abdul Muttalib? Nenek moyang kita semua berhala belaka. Apakah mu nak tinggal agama nenek moyang kita? Lalu Abu Talib paling kepada Abu Jahal. Akhir sekali dia mati dalam keadaan dia tak mengucap dua kalimah syahadat. Sehingga Nabi kerana terlalu sedih, Nabi menangis. Bila Nabi menangis, turun ayat Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak boleh beri hidayah kepada orang yang kamu kasih, tetapi Allah boleh beri hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Nabi sedih. Apabila Abu Talib mati, orang Quraisy berani menyakiti Rasulullah. Kalau dulu
Dia takut kepada Abu Talib. Dia malu kepada Abu Talib. Sekarang Abu Talib dah mati. Penentangan yang dihadapi oleh Rasulullah makin hebat. Lalu Rasulullah menuju ke Taif untuk berdakwah penduduk Taif. Kalau orang Mekah tak nak beriman, tak nak ikut, Nabi mengharapkan mudah-mudahan orang Taif ni ikut. Orang Taif masuk Islam. Lalu Nabi pergi ke Taif. Apa yang berlaku? Bukan saja orang Taif tak terima, tetapi mereka menghalau Rasulullah. Mereka melontar Rasulullah dengan batu. Ini layanan orang Taif kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali Rasulullah balik ke Mekah. Walaupun di saat di Taif, malaikat mari bertemu dengan Rasulullah, beri tawaran nak akak bukit ni, nak hempap di atas kepala orang Taif. Tapi Rasulullah menyatakan jangan. Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah. Bahkan aku mengharapkan supaya Allah melahirkan daripada zuriat mereka orang yang menyembah Allah, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Lalu Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Mereka cerita Nabi balik. Bila Nabi balik, tuan-tuan, nak masuk Mekah, orang Mekah tak benar. Kalau masuk, mereka akan bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba bayangkan bagaimana sedih Nabi. Dah lah isteri mati, pak saudara mati, pergi ke Taif orang halau lagi. Nak balik ke rumah tak boleh. Orang nak bunuh. Sehinggalah datang seorang pemimpin Quraisy yang bernama Mut'i bin Adi. Mut'i bin Adi ni dia tahu Rasulullah ni orang baik, dia kenal Rasulullah. Rasulullah tidak melakukan kesalahan apa-apa. Lalu dia bawa anak-anak lelakinya lengkap dengan senjata, dia jemput Rasulullah, dia iringi Rasulullah, dan dia beritahu kepada orang-orang Mekah bahawa Rasulullah berada di bawah lindungan dia. Dia bagi perlindungan. Siapa yang menyakiti Nabi Muhammad sama seperti menyakiti dia sendiri, akan berperang dengan dia. Mut'i bin Adi. Sebab itulah kalau kita baca hadis, walaupun Mut'i bin Adi tidak Islam, Nabi terhutang budi kepadanya. Sehingga disebut dalam hadis, apabila berlakunya peperangan Badar. Kita tahu peperangan Badar ni tentera Islam diberi kemenangan oleh Allah, di mana 70 orang tentera Quraisy mati dalam peperangan Badar, dan 70 orang ditawan dalam peperangan Badar. Sehingga Nabi bersabda, "Lau kana al-Mut'im ibnu Adiyyin hayyan thumma kallamani fi haula'in natna la taraktuhum lah." Kalaulah Mut'i bin Adi masih hidup, kata Nabi, kemudian dia datang berunding denganku tentang tawanan peperangan Badar ni, nescaya aku serahkan kepada Mut'i untuk membuat keputusan, kerana aku terhutang budi kepadanya. Jadi nak cerita Islam ni dengan orang kafir pun kita ambil kira. Bukan kata kita bersatu sama orang Islam, kita tinggal orang kafir, tidak. Kita bersatu sama orang Islam dengan kita tidak mengenepikan orang bukan Islam. Orang bukan Islam. Yang kita tak mahu ialah orang bukan Islam yang menentang Islam habis-habisan. Ini yang kita tak mahu. Bukan kita tak boleh buat baik kepada mereka. Boleh. Dan memang orang Islam khususnya dalam negara kita ni cukup bertolak ansur. Kita cukup bertolak ansur. Tapi apa yang berlaku bila kita bertolak ansur, kita ditolak secara asu-asu. Kita kena tolak cara asu-asu. Ini tak boleh. Kita ditolak tak boleh. Kena ingat. Sebab tu kita orang Islam ni kena bersatu di atas nama Islam dengan kita tidak mengenepikan orang bukan Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Naklah kamu semua berpegang dengan tali Allah. Jangan kamu berpecah belah. Cara supaya kita tak berpecah belah ni Allah Ta'ala ajar dalam Quran. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhabari hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan naklah kamu semua taat kepada Allah dan Rasulnya,
Dan jangan kamu berkelahi, jangan bertelingkah, jangan baloh. Orang Islam jangan baloh. Allah Ta'ala sebut cara supaya kita tak baloh, kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, rujuk pada Quran, pada hadis. Bukan soal kita mengalah pada mereka, dan bukan soal mereka mengalah pada kita. Kita orang Islam semua patuh pada Allah, patuh pada Rasul. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u. Jangan bertelingkah. Fatafshalu. Kalau kamu balah, kamu terlingkah, kamu akan lemah. Allah Ta'ala sebut. Wa tadhhaba rihukum. Bila kamu lemah, kekuatan kamu akan hilang. Bila kita tak ada kekuatan, orang lainlah kuasai kita. Sebab tu kita kena bina kekuatan. Dengan kita bersatu, sama orang Islam, kita tidak mengenepikan orang bukan Islam. Ini konsep yang diajar oleh Islam. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Di saat Nabi duka cita itulah berlakunya Isra' dan Mi'raj. Allah nak hiburkan hati Rasulullah, nak beri semangat pada Rasulullah. Kalau manusia di bumi tak mahu terima kamu Muhammad, sesungguhnya makhluk Allah, malaikat Allah di langit sentiasa mengalu-alukan kedatangan kamu. Lalu Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekuasaannya. Bukan sahaja Allah menguasai bumi, Allah menguasai langit, Allah menguasai segala-galanya. Semua yang ada ini adalah ciptaan Allah, milik Allah, makhluk Allah, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Oleh kerana itu, maka kita hendaklah tunduk dan patuh kepada setiap titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al ijtima'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.